Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjana graduan yang inovatif dan bersedia untuk masa hadapan dengan industri ready adalah menjadi harapan Politeknik Brunei. Institusi pendidikan tersebut juga terus meningkatkan kualiti dan kuantiti program-programnya dan akan terus membangun dengan memulakan plan pembangunan 5 tahun baharunya 2021-2025 untuk maju sebagai institusi pendidikan tinggi yang menyediakan pendidikan teknikal berkualiti di negara Brunei Darussalam. Bertepatan dengan tema sambutan ulang tahun Hari Kebangsaan tahun ini menjayakan wawasan negara. Berita kali ini mengetengahkan usaha Sekolah Sains dan Kejuruteraan Politeknik Brunei memastikan agar para graduan mempunyai kemahiran dan kepakaran yang diperlukan untuk memacu industri di masa hadapan. Hajah Sahrina Haji Abdul Ghani membawakan laporannya. Sekolah Sains dan Kejuruteraan akan terus membangunkan dan meningkatkan kualiti program yang berkaitan untuk memenuhi abad ke-21. Langkah tersebut direka untuk memastikan jurang antara pendidikan kejuruteraan dan praktikal adalah minimum. Pendekatan inovatif untuk pengajaran dan pembelajaran memanglah direka, ya, dengan teliti dan juga teratur, digandingkan dengan kedua-dua pembelajaran dan pengajaran praktikal ini berasaskan teori pelajar akan mengalami suasana yang menarik dan juga dapat menggalakkan suasana dan inovasi kemahiran secara berkumpulan. Dengan hala tuju ini, Politeknik Brunei akan terus berkembang sejajar dengan hala tuju untuk menyokong rancangan pembangunan negara bagi menyediakan pelajar menjadi aset dan pelajar yang berguna, berinovatif dan juga dalam pembangunan sosial ekonomi negara dan akhirnya untuk mencapai wawasan Brunei 2035. Melalui gabungan tenaga pengajar yang berpendidikan, yang berkemahiran dan komitmen daripada pelajar, Sekolah Sains dan Kejuruteraan Politeknik Brunei berkemampuan melahirkan pemimpin masa depan yang memenuhi keperluan industri dan pelajar yang mempunyai kecekapan sosioteknikal. Saya di Politeknik Brunei telah mempelajari banyak hal bidang reka bentuk dan seni bina, dan saya juga belajar tentang Brunei Architecture. Hasrat untuk melanjutkan pelajaran saya di Universiti Teknologi Brunei untuk menjadikan rakyat Brunei yang berpendidikan dan berkemahiran dalam bidang seni bina. Macam projek-projek yang diberikan oleh Politeknik seperti assignment, seperti membuat residential house dengan commercial house. Jadi Politeknik juga melatih kami dari segi rules and regulation di negara Brunei Darussalam. Dan juga Politeknik juga mengajarkan kami tentang software, yang mana software ini boleh membawakan kami untuk mencapai wawasan 2035 inilah. Kasih ibu sepanjang masa, itulah ungkapan yang sesuai untuk menggambarkan para ibu yang berjuang membesarkan anak dengan keperluan khusus sindrom Down. Sempena Hari Sindrom Down Sedunia yang disambut pada setiap 21 Mac, kali ini berita membawakan kisah pengorbanan seseorang ibu membesarkan anak sindrom Down bagai menatang minyak yang penuh. Bersama Dayanku Nur Hamidah Pengiran Ahmad untuk laporannya. Waktu diberitahu itu saya merasa menerimalah apa yang sudah diberikan Allah kepada saya. Ia adalah merupakan amanah, merupakan hadiah daripada Allah untuk kita. Dari sekian banyak ibu di dunia, Dayang Siti Zaleha binti Haji Abu Salim terpilih menjadi salah seorang ibu yang mendapat anugerah istimewa ini. Beliau dikurniakan Mahmud Syukri yang didiagnos sindrom Down sejak lahir. Yang saya perhatikannya merasa apa yang macam saya, kalau saya sedihkah,
saya ngalihkan balik kerja apa, ia akan duduk di dekat dengan saya sambil meletak-letakkan kepalanya, bermanja-manjalah saya kan. Jadi itu macam apa, mengurangkanlah kepenatan kita ni. Walaupun memiliki anak istimewa, namun Siti Zaleha dan suami tetap bersyukur dengan anugerah ilahi ini. Usaha mereka bukan setakat mengasuh Mahmud Syukri, bahkan mereka juga melengkapkan diri dengan mengikuti kursus kemahiran keibubapaan untuk anak-anak istimewa di Malaysia. Selain daripada kami mengikuti bimbingan di CDC, Child Development Center, kami juga ketika umurnya 2 tahun lebih, saya mengambil ada satu terapis untuk membagi bimbingan di rumah untuk melatih. Alhamdulillah lah, saya bersyukurlah dengan perkembangannya sekarang ini, di mana ia boleh membaca. Book C, they do the detective school. Goodbye. Anak adalah anugerah yang amat berharga dari Allah Subhanahu Wa Taala. Apapun keadaan anak tersebut, ia tetap layak mendapatkan kasih sayang yang sempurna dari kedua orang tuanya. Dayangku Nur Hamidah Pangeran Ahmad melaporkan untuk berita RTB. Mula terlibat dengan seni pembuatan parang sejak berumur 6 tahun menjadi pendorong untuk seorang pembuat parang tempatan menjadikannya sebagai pekerjaan tetap. Seni pembuatan parang yang dipelajarinya secara turun-temurun menjadikannya cukup dikenali dalam menghasilkan parang yang berkualiti dan asli. Kita ikuti laporannya bersama Haji Azizi Ahmad. Sebut sahaja Awang Haji Omar bin Haji Daud, nama tersebut sememangnya tidak janggal di kalangan peminat parang di negara ini. Selain mempunyai minat dalam menghasilkan parang, warga emas ini turut menjadikannya sebagai sumber rezeki untuk menyara dirinya dan keluarga. Meskipun berumur 92 tahun, ia bukan menjadi alasan bagi Awang Haji Omar untuk tidak tangkas dan bertenaga membuat kerja-kerja berat dalam menghasilkan parang yang berkualiti. Daripada membantu pemarang kurang lebih dalam 3 jam siap sampai bergerahin berapa lah, sapuh. Selepas satu, potong kayu lagi, bila macam orang itu menampah bersarung, dibuat sarung lagi. Menampah lagi sarung. Sarungan yang betah ni. Dalam sebulan itu kalau di benar-benari ia saja dikerjakan, boleh dalam 15 buting. Sama sarung ulu apa-apa itu. 15 buting boleh. Ini tangannya lagi yang original benar-benar, ia tangannya lagi kedakuan ni. Menurut Awang Haji Omar, dari mula beliau mencuburkan diri dalam pembuatan parang, perkakas yang digunakannya tidak semoden yang ada ketika ini. Jelasnya, dengan perkembangan yang ada, kerja-kerja menghasilkan parang kini boleh dibuat seorang diri sahaja dengan mengambil masa yang singkat. Namun, untuk menghasilkan parang yang berkualiti dan tahan, pemilihan besi sesuai penting. Pekerjaan ini sudah baik, mau lagi baik. Sudah baik, ditambah lagi baik. Pasal kita ni kan makan atunya bukannya sehari bah. Sehingga ayat umur kita ni hidup lakat kan makan. Selagi kita ni kan mencari ini bah. Selagi kita ni upaya mencari. Jangan sembarangan. Kerja sendiri lagi berkat daripada kita ni makan gaji bah. Selain menerima tempahan dari kalangan warga tempatan, parang hasil buatan Awang Haji Omar turut ditempah oleh warga negara asing. Menurutnya, ilmu pembuatan parangnya turut diajarkan kepada waris-warisnya serta sesiapa sahaja yang berminat. Sifat yang tidak kenal erti lelah dan ingin mempertahankan warisan budaya ini patut dicontohi oleh anak-anak muda di negara ini. Haji Azizi Ahmad melaporkan untuk berita RTB.
Ingin menikmati juadah bersahur di tempat terbuka, kunjungilah Uptown Gadong Food Park yang disertai lebih 25 pengusaha makanan dan minuman terletak berdekatan pasar pelbagai barangan Gadong. Zulfadli Haji Kasim ada laporannya. Uptown Gadong Fest adalah merupakan tempat bersahur yang julung kali diadakan di kawasan Lapang. Dengan temu bual bersama Pengiran Nurul Isha Riza binti Pengiran Hisham selaku pengurus projek dari syarikat AIZ Event Planner and Management menerangkan, Uptown Gadong tersebut mendapat respon positif orang ramai dan ada yang menyamakan persekitarannya seperti kembalinya nostalgia Tambing Sungai Kianggih. Food Park Uptown Gadong ini adalah salah satu tempat yang mana ianya dia penempatan bagi peniaga-peniaga tempatan untuk lebih melebarkan sayap mereka dan untuk mengembangkan lagi perniagaan-perniagaan mereka. Harapan kami ianya akan terus kekal bagi kedepannya bagi peniaga-peniaga untuk mengembangkan lagi perniagaan mereka dan ianya tidak akan berhenti di sini saja. Cadangan di sini insyaAllah kedepannya akan banyak diadakan program-program seperti jualan-jualan dari peniaga-peniaga tempatan seperti adalah jualan tradisional seperti ini dan insyaAllah pada hujung tahun ini kami ingin membawakan konsep padian. Uptown Gadong Sahur Fest dibuka seawal pukul 9 malam sehingga pukul 3 pagi dengan menyediakan jualan-jualan menu peniaga yang unik, segar dan bersih. Di samping itu, dibukakan juga taman riadah permainan kanak-kanak. Zulfadli Haji Kasim untuk Berita RTB. Sudah menjadi kelaziman setiap kali tibanya bulan suci Ramadan, kawasan gerai-gerai Ramadan merupakan tumpuan orang ramai untuk membeli pelbagai juadah bagi berbuka puasa. Para peniaga tidak melepaskan peluang untuk berniaga di samping menjana pendapatan di bulan yang penuh berkat. Bagi memudahkan para peniaga, beberapa buah tapak gerai disediakan oleh pihak berkuasa. Di daerah Blythe, beberapa kawasan telah disediakan untuk orang berjaja. Tumpuan utama kawasan Lapang Tudong Saji Kuala Blythe dan kawasan perkarangan Pasar Neka di Suria. Di kawasan Lapang Tudong Saji terdapat 140 penjaja yang menjual variasi juadah daripada minuman, lauk pauk maupun kuih muih. Suara penjaja yang mempromosikan jualan mereka mewarnai lagi suasana kemeriahan gerai Ramadan. Gerai Ramadan juga didirikan di mukim-mukim dan kampung-kampung di daerah Blythe untuk memudahkan orang ramai khususnya penduduk setempat mendapatkan juadah berbuka puasa. Manakala di daerah Tutong, kawasan Lapang berhadapan dengan Hospital Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah Tutong, gerai kilometer 28 Kampung Kupang dan gerai Mukim Telisai adalah antara gerai Ramadan yang menjadi tumpuan orang ramai untuk mendapatkan pilihan juadah berbuka puasa. Di daerah Tutong, gerai-gerai Ramadan di bawah kawalan Jabatan Daerah Tutong dibuka setiap hari bermula dari pukul 2 petang hingga menjelang sungkai. Jualan ayam tajau, cendol beras kampung dan pelbagai jenis masakan kampung adalah antara jualan yang menjadi pilihan orang ramai di musim bulan Ramadan untuk memenuhi selera untuk berbuka puasa. Para pengusaha jualan di gerai Ramadan juga menitik beratkan tahap kebersihan daripada penyediaan makanan hinggalah kebersihan gerai masing-masing. Di daerah Temburong pula, gerai Ramadan dibukakan di kawasan pejalan kaki Pekan Bangar. Sebanyak 28 petak gerai Ramadan dibukakan bagi kunjungan orang ramai. Gerai-gerai Ramadan beroperasi setiap hari pukul 1.30 petang hingga 6.30 petang kecuali pada hari Jumaat 2 petang hingga 6.30 petang. Seperti lazimnya, gerai Ramadan menyediakan pelbagai jenis makanan seperti kuih muih dan salayan.